Saya cerita benda ni bukan cerita orang lain, cerita saya sendiri. Anak saya yang Imran tu ada ikut tu. Dia marah saya sebut nama dia. Tapi dia memang direct dengan saya. Cerita kisah benar saya pernah cerita dah sebelum ini. Satu ketika saya ada tetamu, masa tu petang balik kerja penat. Lepas tu tiba ada kawan datang. Lepas tu kita kan walaupun penat, tetamu datang. Tak apa masuk. Tak apa ke tak ganggu? Tak ganggu. Masuk. Hidang air. Gini. Lepas tu balik. Lepas je tutup pintu terus. Muka berubah. Imran pun datang. Umi nak air? Ambil. Minum. Imran pun tanya. Umi, kenapa Umi? Kenapa Imran? Tadi Umi macam gembira, sekarang dah tak gembira. Tadi Umi senyum je, sekarang Umi dah tak senyum. Lepas tu saya kata, Imran, Umi penat sebenarnya. Tadi Umi tak penat, Umi penat juga. Tapi kan tetamu datang, kita kena dah senyum. Habis tu kenapa Umi tak boleh juga senyum dengan Imran? Subhanallah. Saya masa terkena tu kan saya kata, ya Allah. Saya berubah tu berapa saat je. Maksudnya kita boleh, walaupun penat, bila raikan orang daripada hati, kita boleh senyum. Okey, terima kasih. Minta maaf lah apa-apa kekurangan kan, main lagi. Dah tutup pintu, tunjuk. Kita penat tak larat tu kan. Anak datang, Umi nak air? Minum. Kenapa Umi? Maksudnya dia nak tegur saya sebenarnya. Kenapa Umi boleh senyum pada kawan Umi, tak senyum pada Imran? Subhanallah, saya kata minta maaf lah Imran. Okey Imran. Tapi senyum tu tawa lah kan. Okey, senyum. Masya Allah. Umur dia masa tu umur 6 tahun macam tu lah. 6 tahun budak kan. Tapi kata-kata dia tu walaupun direct, dia tak berlapik kan. Maksudnya teguran daripada Allah walaupun daripada anak kecil. Masya Allah. Jadi nak sebutnya, sebab itu bila Nabi kata orang yang paling sempurna iman, orang yang paling baik akhlak, orang yang mampu buat baik, yang paling lembut. Semalam kita baca hadis Nabi tu kan tentang berakhlak. Nabi kata orang yang paling sempurna iman, orang yang lemah lembut dan yang paling baik dengan ahli keluarganya. Allahu Akbar. Suara kita yang paling lembut, paling layak untuk suami kita. Tapi bimbang dah terbalik untuk orang luar. Dengan Tok Imam kan main lagi. Tok Imam nak pergi mana tu? Lama tak nampak. Apa khabar? Panjang pula. Suami sebelah tak tanya khabar pun. Masya Allah. Dengan suami orang lain tu, Kamai lagi sopan. Ya Allah, gini. Kita takut suara lembut kita, muka yang manis, suara yang manis, kata-kata yang manis, kita dah berikan kepada orang lain, bukan pada ahli keluarga kita. Bagaimana kita nak capai akhlak yang mulia, iman yang baik, iman yang sempurna? Sebab itu sebenarnya memang mencabar. Nak suara baiklah yang baik pada suami, pada anak-anak, pada cucu. Sebab itu saya bagi perbandingan kisah tadi, ia sangat susah. Mujahadah perlu tinggi. Balik nak layan cucu, cucu balik, ibu-ibu, nenek-nenek layan macam mana? Dengan jajan. Layan bawa makan, beli mainan. Nenek yang soleha, dia akan bagi ingatan memori kepada cucu dia. Cucu nenek dah balik, peluk, lepas tu bisik doa, Rabbi habli minas salihin. Contoh. Kan nenek sini, nenek banyak ilmu ni, kuliah banyak ni, macam-macam doa dah hafal ni. Bukannya cucu balik, jangan sentuh tu. Pasun awan tu. Ni. Tahu lama cucu rasa ya Allah imannya balik. Bukan tak boleh pesan, boleh. Tapi doa dulu, panggil cucu. Rabbi habli minas salih, doa Nabi Ibrahim AS. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salih, ya Allah berikanlah kepadaku zuriat keturunan yang saleh. Terus kita doakan, Rabbi habli minas salihin, cucuan. Lepas tu kita pun tanya apa? Wan nak dengar baca Al-Fatihah? Subhanallah. Antara kenangan yang manis kalau anak saya lah kan, dia ingat tentang arwah ayah saya, dia ingat bab ni lah. Sebab arwah ayah kalau datang rumah kan, dia nak tasmih Al-Fatihah cucu-cucu dia. Datang pada Terengganu ke Seremban, Tok Ki nak dengar baca Fatihah. Cucu ni pun dengarkanlah, betul tak betul dengarkanlah. Lepas tu ni Tok Ki ni duduk tanya matematik. 2 campur 2 4, 2 campur 10. Maksudnya bukan tak beli mainan beli, bawa pergi makan beli. Tetapi dia tanam juga dalam pemikiran sampailah
Anak saya sama juga, Imran. Masya Allah, banyak kisah Imran. Nanti tengoklah Imran tu macam mana rupa dia. Imran minta maaf ya Umi sebut Imran sebab mulut dia gini-gini kan. Lepas arwah Tok Ki ni, ayah saya meninggal dunia, satu hari saya tengok Imran solat 2 rakaat tak berhenti-henti lepas maghrib. Masa tu umur dia darjah 1, darjah 1 lebih kurang. Lepas solat 2 rakaat, solat. Lepas solat, solat. Saya perhati dari jauh. Lepas dah selesai, mungkin dia buat 3 kali ke 4 kali. Dia pun panggil dekat. Imran solat apa banyak sangat? Umi, sekarang Tok Ki dah tak boleh solat. Tok Ki dah mati dalam kubur. Imran tolong solat. Saya masa tu menangis. Saya kata, ya Allah, Imran, baiknya Imran. Imran solat untuk Tok Ki. Imran teringat kat Tok Ki lah Umi. Tok Ki mesti tanya matematik. Tok Ki mesti tanya pasal Al-Fatihah. Maksudnya kita ni nenek yang solehah ke tidak? Dulu nak jadi ibu yang misali, ibu solehah. Sekarang dia jadi nenek, kena jadi nenek yang solehah. Kita ada ilmu, nenek berbanding kita dulu jadi ibu, kita tak sempat belajar. Zaman dulu tak ada pengajian macam ni. Tapi Allah bagi kita peluang lagi, kita ada cucu. Niat, nekat nak jadi cucu, nenek misali, nenek yang solehah. Bila cucu balik, tanam itu dulu. Bukan tak boleh beli mainan, boleh. Tapi janganlah ajar kenangan kita. Bila kita dah meninggal, tinggal Kak Wan mainan. Duk tinggal yang dunia. Tinggal Kak Wan jajan, aiskrim. Wan selalu beli aiskrim. Berilah satu kenangan berkaitan dengan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu bila cucu ingat pada kita, dia terus sedekah Al-Fatihah, doakan kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey. Ya. Rabbi habli minas salihin, surah As-Saffat ayat yang ke-100. Surah As-Saffat ayat yang ke-100 itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan ditekan, berhadapan dengan musuh, kemudian Nabi meminta dengan Allah supaya dikurniakan zuriat keturunan. Masa ni Nabi Ibrahim belum lagi dapat anak, umur dah 80 lebih. Kemudian ayat seterusnya kalau kita baca surah As-Saffat ayat 100, 1112, kemudian Allah mengurniakan daripada Nabi Ibrahim itu keturunan yang soleh. Allah kurniakan Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan daripada Nabi Ishak lahirnya para nabi lebih kurang dalam 17 orang nabi lagi. Lahir daripada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah. Kita ni insya-Allah amalkanlah doa ni walaupun kita tak sempat jumpa cicit, ciut, apa lagi? Yang generasi ke-5, ke-6, ke-7 lepas meninggal dunia, tapi barakah doa seorang nenek yang solehah. Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan di akhirat kelak mungkin ada cucu cicit kita ini di kalangan alim ulama. Walaupun sekarang kita nampak anak kita tak ada hafaz Quran, tapi mungkin ada cucu cicit yang mungkin kita tak sempat jumpa saat kita hidup. Sebab apa Allah sebut di dalam Al-Quran, di antara kelebihan yang diberikan kepada orang mukmin, orang soleh, dia dikumpulkan di syurga bersama dengan ahli keluarganya, nenek moyangnya, bersama dengan anak cucunya. Dan sekiranya ada di kalangan mereka berada di derajat yang tinggi, kita semua akan berada di derajat yang sama. Contoh cucu kita, ada yang soleh, ada yang warak, ada yang mukhlisin, orang yang ikhlas, ada yang hafaz Quran. Lalu bila dibangkitkan di mahsyar kelak, cucu ni berada di darjat yang tinggi kerana dia ahli Al-Quran. Kita pula duduk di syurga bawah. Bila nak dikumpulkan sebuah keluarga di syurga, bukannya yang atas turun bawah, tak. Semua nenek-nenek, ibu ayah adik-adik ni akan berada di syurga yang tinggi, menyamai, duduk berada di kedudukan ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi wahai nenek yang salihah sekalian, rajinlah berdoa. Firman Allah surah As-Saffat ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Panjang tak doa tu? Pendek sangat. Pendek sangat. Siapa yang ajarkan doa ini? Allah melalui firman-Nya, menerusi lidah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendek je, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakanlah di sisiku di kalangan anak-anak zuriat keturunan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.